الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم كره فقد مس القوم كره مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu mengembaralah kamu di muka bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan. Jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Jika kamu dalam peperangan Uhud mendapat luka tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilakan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Dan ingatlah Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Ayat 137 sehinggalah ayat 141 dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat, menerangkan kepada kita tentang kesudahan setiap para pendusta agama, para penentang agama, para pendusta Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, orang Yahudi dan orang-orang Kristian serta para musyrikin penyembah berhala. Dan juga kesudahan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang mematuhi perintah Allah SWT, yang sentiasa muhasabah dalam segala tindakan, perkataan dan perbuatannya. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa izzah itu kemuliaan, keagungan, ketinggian, kepunyaan orang-orang beriman. Sekiranya mereka benar-benar berjihad meninggikan agama Allah SWT. Maka Allah Ta'ala memulakan dengan firman-Nya, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard. Telah berlalu sunnatullah, yakni peraturan Allah. Telah berlalu sunnatullah di sini maknanya peristiwa-peristiwa mengikut apa yang Allah Ta'ala tentukan dengan peraturan-peraturannya, dengan nizam, dengan undang-undangnya. Sunanun fasiru fil ard. Kerana itu berjalanlah kamu di muka bumi. Berjalan di muka bumi di sini memberi dua makna. Sama ada ia memberi maksud berjalan dengan kaki, dengan kenderaan dan sebagainya, meninjau tempat dan kawasan. Atau berjalan di sini artinya melihat dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan apa yang diceritakan.
Kaifa kana akibatul mukadzibin? Bagaimana sebenarnya kesudahan orang-orang kafir yang mendustakan perintah Allah? Sama ada kaum Fir'aun, kaum Numrus, ataupun umat Nabi Lut. Apa yang berlaku kepada kaum Samud, kaum Ad, apa yang berlaku kepada kaum-kaum yang banyak yang telah Allah Ta'ala binasakan kerana mereka mendustakan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Yang Allah Ta'ala telah membinasakan mereka semuanya, bukan menjadikan mereka tidak lagi ada keturunan. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, Hada bayanun linnas, ini adalah penjelasan kepada manusia. Bayan, yakni suatu perkara yang amat jelas untuk dilihat, untuk difahami, untuk diingati. Wahudan, dan petunjuk. Sesuai dengan Al-Quran yang sifatnya senantiasa memberi petunjuk. Wa ma'idhatun, dan pengajaran lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini ialah kesinambungan daripada ayat sebelum ini. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang perang Badar dan perang Uhud. Satu kemenangan kepada Islam, satu kekalahan. Satu kekalahan bagi orang musyrik Mekah dan satu lagi kemenangan. Antara dua kelompok ini kelompok orang beriman yang menang sekali, kalah sekali. Dan kelompok orang kafir yang kalah sekali, menang sekali. Secara atas kertas namanya seri. Tetapi secara hakikatnya tidak. Kemenangan tetap berpihak pada Islam. Kerana orang yang mati di kalangan orang Islam masuk syurga. Yang mati di kalangan orang kafir, maka tempatnya dalam neraka, kekal di dalamnya. Kerana kemenangan kepada umat Islam menjadikan mereka tunduk, patuh. Menjadikan mereka bersyukur pada Allah. Kekalahan pula menjadikan mereka mengambil pengajaran, i'tibar. Manakala orang kafir, kemenangannya menjadikan mereka bongkak dan sombong. Kekalahannya menjadikan mereka hina dan berputus asa. Ia berbeza. Maka Allah Ta'ala ingin supaya orang beriman jelas, bermuhasabah apa sebab kalah. Kerana kata Allah Ta'ala telah menjadikan peraturan, nizam, hukumnya yang berkait dengan sebab musabab, yang berkait dengan mukaddimah dan nataish atau natijah. Umpamanya, kalau seorang bekerja keras, seorang berstrategi, seorang punya pengetahuan, maka dia akan mencapai kejayaan. Tak kiralah dia itu mulhid ke, penyembah berhala ke, tak percaya Tuhan ke, majusi. Ini dari sudut akal. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam sesuatu hal, maka Allah Ta'ala beri dia apa dia nak. Tetapi orang-orang yang tidak punya strategi misalnya, orang-orang yang tidak mempunyai perancangan-perancangan, walaupun dia beriman, dia boleh kalah. Kan itu Allah Ta'ala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, maka hendaklah kamu bersiap siaga, menyediakan segala kekuatan yang kamu ada bagi menghadapi mereka. Artinya Allah Ta'ala nak beritahu, memang Allah Ta'ala akan bantu orang beriman, dan Allah akan kalahkan orang kafir. Namun bantuan kepada orang beriman mestilah mengikut peraturan. Macam kita lah tuan-tuan, kita nak kaya, Allah yang beri kaya, tapi Allah tak bagi kaya selepuk macam tu. Kita duduk rumah lepas sembahyang, angkat sejadah ada duit 3 juta, 4 juta. Tidak begitu. Maka sesudah kita beriman pada Allah, kita berusaha dengan segala perancangan, segala ilmu, dan kita bertawakal pada Allah, maka Allah akan beri. Orang kafir, kalau mereka juga berstrategi, maka mereka juga akan mendapat apa yang mereka nak. Secara atas kertas, secara hukum nizam peraturan dunia macam tu. Adapun peraturan akhirat ceritanya lain. Kerana dunia ini, ia mungkin menjadi milik orang beriman, mungkin menjadi milik orang kafir. Walaupun Allah menjanjikan kesudahannya milik orang beriman. Tetapi bila kita melihat orang-orang beriman yang menguasai dunia satu ketika dahulu, pada zaman Nabi SAW, pada zaman Khulafa' Rashidun, pada zaman Umayyah dan Abbasiyah, siapa mereka? Orang-orang yang punya strategi yang hebat, yang mempunyai kesungguhan yang hebat, persenjataan yang hebat, maka Allah beri kemenangan. Kita ambil contoh bila Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana dia berjaya mengalahkan tentera Rom, tentera yang
menguasai Baitul Maqdis dengan segala perancangan, kebijaksanaan, penyatuan umat Islam, kehandalan strategi yang diakui oleh pemimpin-pemimpin Kristian waktu itu. Demikian juga kita lihat bila Allah berikan kemenangan kepada Sultan Muhammad Fatih membuka kota Istanbul dengan segala kecerdikan, kebijaksanaan, perancangan bertahun-tahun lamanya. Bahkan semenjak zaman ayahnya Sultan Murad yang kedua, sebelum disudahi oleh Sultan yang tersebut Muhammad Al-Fatih, Muhammad si pembuka kota Istanbul. Maka semuanya ini ada peraturan Allah. Walaupun Allah menjanjikan kemenangan bagi orang beriman, kekalahan bagi orang kafir, ia bukan seperti kita berpeluk tubuh, kerana ada rahsia. Bila Allah beri menang, ada rahsia. Bila Allah beri kalah pada orang beriman, ada rahsia. Bagi orang beriman, bila mana kalah, menjadikan ia dapat membersihkan kelompok munafik. Kelompok yang berjuang kerana nak benda. Sebab kelompok ini tuan-tuan dia cuma selesa menang, kalau kalah lari. Tapi kelompok yang ikhlas pada Allah, menang pun mereka perang, kalah pun mereka perang. Maka tinggallah kelompok yang benar-benar ikhlas dan memperjuangkan agama Allah. Andai kata dalam perjuangan agama Allah ni asyik menang, kita takkan kenal orang munafik. Asyik menang, kita takkan kenal orang yang ada kepentingan dalam perjuangan. Kalau masuk Islam je, maka perang menang, buat apa pun berjaya. Maka kita tak tahu bagaimana akidah dia. Kerana itu Allah pasti uji. Di situ akan jelas siapa yang benar-benar beriman, yang berpegang keimanan, keikhlasan kepada Allah. Dan akan zahir orang munafik. Sementara Madinah waktu itu, ramainya orang munafik. Maka dengan kekalahan perang Uhud, membuang dan menzahirkan orang-orang munafik dengan kata-kata mereka, penghinaan mereka, maka orang Islam secara terang-terang mengenali mereka. Kalau sebelum itu Nabi SAW menyembunyikan orang munafik. Artinya, senarai nama orang munafik ada kepada Huzaifah bin Yaman. Nabi tak cerita. Nabi nak suruh orang Islam kenal sendiri sifat-sifat mereka. Maka pada perang Badar tak nampak sebab menang. Bahkan orang munafik pun nak perang sekali sebab nampak ada harta rampasan perang. Tapi bila kalah perang Uhud, mereka mula kata, itulah aku dah kata Islam tak menang punya. Aku dah kata memang orang kafir yang menang. Lalu mereka cenderung menyokong orang kafir. Jadi orang Islam mula mengenali mulut-mulut orang munafik, perangai-perangai orang munafik, penghinaan-penghinaan mereka jelas. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tak payah beritahu siapa munafik, dia keluar sendiri. Baik, sesudah Allah Ta'ala cerita kepada orang beriman, ingat, menang atau kalah ada sunnatullah. Kena belajar sunnatullah itu. Tetapi dalam masa yang sama Allah ingatkan kepada kita, yang menang dan kalah ada peraturannya. Namun kesudahannya yang akan kalah itu ialah orang-orang yang mendustakan agama Allah. Kalau tak percaya, maka buka lembaran sejarah. Kita lihat dalam peringkat pertama Musa dengan Fir'aun. Fir'aun terus menguasai setiap perlawanan dengan Musa. Ini menguasai keadaan. Kerana kuasa masih ada di tangan dia. Sekalipun Musa AS menang secara umumnya, tapi Fir'aun dengan kuasa boleh kata lagi Musa kalah. Musa berbohong, Musa menipu, Musa ahli sihir dan lain-lain. Sehinggalah kemenangan yang bermakna dengan tenggelamnya Fir'aun. Demikian juga kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh AS dalam hujah-hujah melawan orang kafir selama hampir 1000 tahun. Nampak seperti orang kafir itu menang kerana majoriti menolak Nabi Yunus, menolak Nabi Nuh AS. Bahkan mereka sentiasa mencabar Nabi Nuh, bawakan azab. Maka azab tak datang-datang. Maka datang kesudahannya, dibinasakan semuanya. Demikian juga kaum Nabi Saleh, kaum Samud, yang juga berhujah dengan Nabi Allah Saleh. Nabi Allah Saleh berlawan hujah puluhan tahun. Mereka terus mencabar supaya datangkan bala Allah. Sehingga mereka membunuh unta mukjizat Nabi Musa, Nabi Saleh AS. Sehingga datanglah kemusnahan. Akhirnya kesudahan kaum Samud. Demikian juga kaum Ahad, kaum Nabi Hud AS, yang mencabar Nabi Hud. Pada pusingan pertama, kedua, ketiga nampak seperti mereka menang. Pertama kerana mereka pegang kuasa. Yang kedua kerana mereka ada suara kebanyakan penyokong mereka. Sedangkan para Nabi tak pegang kuasa dan penyokongnya sedikit. Tapi lihat kesudahannya bagaimana. Kaum Ad musnah dan binasa. Nabi Allah Lut AS dalam peperangannya
Dengan segala strategi Nabi Allah Lut gunakan. Tetapi musyrik, orang-orang kaum Nabi Lut berjaya mengalahkan Nabi Lut dengan apa? Dengan kuasa mereka ada. Dengan majoriti. Kan Nabi Lut yang beriman kepadanya cumalah keluarganya. Itu pun cuma 2 orang anak perempuannya. Adapun isterinya juga terlibat sama dengan kelompok kaum Nabi Lut. Kaum Sadum ini. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Lut meninggalkan negara Sadum bersama 2 anak perempuannya. Dan isterinya juga binasa kerana bersama dengan kelompok ini. Kesudahannya apa tuan-tuan? Kesudahannya kata Allah, kaifa kana aqibatul mukadzibin. Orang-orang yang mendustakan Allah tetap akan kalah. Namun Allah ingatkan kita, proses menang itu perlu kita mengambil segala sebab dan musabab. Sama juga hari ini tuan-tuan, kalau kita menghadapi COVID, benar Allah akan menolong orang beriman. Tapi kita kena mengambil segala sebab dan musabab. Orang-orang kafir yang mengambil sebab musabab, akhirnya mereka dapat pulih. China sebagai contoh. Kena COVID mereka dulu. Lalu mereka mengambil sebab musabab, peraturannya, obat-obatannya. Maka seperti tidak kedengaran lagi. Walaupun kita tak nafi masih ada, tapi mereka dapat mengawal keadaan. Maka kita negara Islam juga begitu. Benar Allah akan tolong kita orang beriman. Tetapi Allah ajar kita ada sebab musabab. Dia ada mukaddimah dan ada nataish. Jadi mukaddimah kena buat, baru natijah datang. Maka sebab itu kita ambil vaksinnya. Sebab itu kita berkuarantinnya. Sebab itu kita lockdownnya. Kerana itu kita mengambil langkah-langkah SOP-nya. Semuanya ini sebagai satu ikhtiar yang diperintahkan oleh Allah. Ini sunan. Yang Allah sebut dalam Quran, qad khalat min qablikum sunan. Telah kami tetapkan semenjak orang dahulu lagi sunan, peraturan kami. Fasiru, maka kita bergerak dengan segala sunatullah ini. Bila kita sakit, kita ambil obat. Itu sunatullah. Ya, betul Allah menyembuhkan kita. Itu keyakinan, itu akidah. Tetapi sunan Allah, peraturan Allah kena berubat. Hatta Nabi SAW juga berubat. Datang Jibril, datang malaikat lain, datang mengubat Rasulullah ketika baginda kena sihir. Dan demikian juga para sahabat, waktu mereka sakit, mereka berpangtang. Bila Nabi menegur salah seorang sahabat, waktu dia sakit mata atau bengkak mata, tiba-tiba dia memakan kurma. Nabi kata, makan kurma ke? Sekarang sakit mata. Nabi tegur. Supaya dia tak makan kurma waktu sakit mata, kerana bila mengunyah tadi makin kuat. Sahabat ni pun kata, ya Rasulullah, sakit mata ni belah kiri kita kunyah belah kanan. Apa pun artinya Rasulullah SAW alert dengan apa yang disebut sebagai sunan. Tetapi di sebalik sunatullah itu sebab musabab, maka kesudahannya tetap milik orang beriman. Kerana orang beriman, tuan-tuan sekalian, di dunia mereka diuji dan akhirat mereka mendapat balasan yang hebat. Cuma kalau mereka mengikut sunatullah, mereka akan mendapat kemenangan dunia akhirat. Tapi kalau mereka tak ikut sunatullah, mereka mungkin kalah di dunia walaupun menang di akhirat. Dapat juga menang. Misalnya dalam perang Uhud, sekalipun kalah 70 orang sahabat gugur syahid, tetapi mereka semua ahli syurga. Mereka menang di akhirat, mereka hidup di hari akhirat kelak, mereka hidup dalam kubur mereka. Namun secara hasil dunia kalah. Islam menekankan kepada kita supaya memperoleh kedua-dua hasil. Kerana itu orang beriman berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, kurniakan kebaikan dunia pada kami, kebaikan akhirat pada kami. Nabi SAW, walaupun Nabi tekankan akhirat, Nabi mengambil segala sebab-sebab dunia untuk menang dalam peperangan. Hatta Nabi mendengar cadangan sahabat dalam peperangan Badar. Nabi mendengar cadangan para sahabat dalam peperangan Uhud. Nabi mendengar cadangan sahabat dalam peperangan Khandaq. Bila Nabi mendengar, berarti Nabi juga concern dengan sebab musabab untuk mendapat kemenangan. Menggali pariknya dengan strategi-strategi yang pelbagai. Dan demikian juga peranan-peranan tentera yang boleh melakukan provokasi pada musuh. Sebagaimana perang Khandaq, Nabi menggunakan Nu'aim bin Mas'ud yang buat helah provokasi sehingga menyebabkan musuh berpecah belah. Maka ini antara kaedah. Sebab tuan-tuan dalam peperangan, musuh juga akan buat provokasi. Mereka akan kata macam-macam untuk memecah belahkan umat Islam. Dan kita juga kena buat perkara yang sama, memecah belahkan mereka dengan apa yang mereka buat pada kita. Maka ini strategi. Sebab itu kata Nabi SAW, al-harbu khud'ah, perang itu strategi, tipu daya, tipu helah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut,
Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa hina. Jangan kamu berduka cita. Wa antumul a'laun. Kamulah paling tertinggi. In kuntum mu'minin. Kalau benar kamu orang beriman. Berhubung dengan ayat ini, kata Ibn Abbas, bila mana sahabat kalah dalam peperangan Uhud, ketika dalam keadaan kalah demikian, maka Khalid Al-Walid membawa kuda-kuda musyrikin Mekah untuk menaiki bukit Jabal Ar-Rumah. Lalu Nabi SAW bersabda, Allahumma la ya'luwanna alaina, Allahumma la quwwata lana illa bika, Allahumma laysa ya'buduka bihazil baldati ghairu ha'ula'in nafar. Fa'anzalallahu ta'ala al-ayat wa thaba nafarun minal muslimin rumatun fasa'idul jabal waramu khailal musyrikin hatta hazamuhum fadhalika qawluhu wa antumul a'lam. Ketika mana umat Islam dah kalah, lalu tentera-tentera kafir di bawah pimpinan Khalid Al-Walid waktu itu yang masih kafir cuba naik bukit, memenuhi bukit-bukit untuk menguasai medan perang secara keseluruhan. Maka bila Rasulullah lihat, Nabi doa, Ya Allah, janganlah mereka mengatasi kami. Ya Allah, tiada kekuatan bagi kami melainkan daripadamu. Ya Allah, tidak akan menyembah kamu selain daripada kelompok kami ini. Maka Allah turunkan ayat, jangan sedih, jangan berduka cita, kamu akan menang. Kamu paling tinggi, paling agung kalau benar kamu beriman. Lalu sekumpulan sahabat, para pemanah, kembali memanjat bukit dan memanah musuh-musuh sehingga mereka berjaya menguasai bukit itu kembali, mengalahkan mereka yang cuba menguasai bukit. Maka turun ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, In yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mithlu. Kalau sekiranya kamu mendapat kekalahan, kalaupun kamu luka, kamu sakit, kamu cedera, kamu mati, mereka musuh juga mengalami benda yang sama. Mereka juga kalah, mereka juga sakit, mereka juga cedera, mereka juga mati. Wa tilkal ayyam, itu ialah sunnatullah. Ya Allah gila-gilakan menang dan kalah. Maka Allah menyebut apa hikmah menang dan kalah? Untuk Allah menzahirkan siapa orang yang beriman di kalangan kamu, dan untuk Allah memilih syuhada di kalangan kamu. Dan Allah tidak pernah suka kepada orang yang zalim. Dan untuk Allah Ta'ala menapis orang-orang yang beriman. Dan untuk Allah Ta'ala menghina orang-orang kafir. Yani Allah Ta'ala menapis orang beriman dengan maksud menyucikan mereka daripada dosa-dosa, menyucikan mereka daripada keaiban. Manakala perkataan wa yamhaqal kafirin, Allah membinasakan, memusnahkan orang kafir. Berhubung dengan dua ayat ini yang kita bacakan, bila kita katakan bahawa umat Islam diajar dalam peperangan ini ada sunnah dia, ada peraturan, ada strategi. Gagal untuk berstrategi, maka kita akan kalah. Walaupun kesudahannya milik orang-orang beriman, namun orang-orang beriman kena sentiasa belajar. Sebab itu disebut dalam hadis, "Lau khuyyirtu bainal hazimati wan nasr yaum Uhud lakhtartul hazimah." Kalau sekiranya diberi pilih kepada aku sama ada menang atau kalah dalam perang Uhud, aku pilih kalah. Kenapa? Kerana para sahabat dalam peperangan Uhud, mereka silap strategi. Mereka gagal mematuhi Nabi SAW. Andai kata, walaupun gagal mematuhi Rasulullah menang, maka ini kemenangan yang tak ada makna. Sebab orang Islam tak belajar apa-apa. Maka Nabi kata, kalau aku diberi pilih dalam perang Uhud, menang atau kalah, aku pilih kalah. Sebab apa Nabi pilih kalah? Kerana mereka, para sahabat tak ikut strategi untuk menang. Maka tidak patut kita menang dalam keadaan strategi kita kalah. Tidak patut. Supaya apa? Supaya kemenangan ini memang hasil daripada kesungguhan. Kita tak nak macam kita katakan jadi makan suap. Tak nak. Biar setiap sesuatu yang kita lalui dalam hidup ini ada pengajaran. Sebab orang beriman ni tuan-tuan senantiasa belajar. Dia menang, dia belajar. Dia kalah, dia belajar. Jangan menang menjadikan kita sombong. Baik kita kalah lalu kita belajar. Anak-anak kita tengok. Study, tidak baca buku, tidak. Kemudian dia berjaya. Tuan-tuan nak ke? Tak nak, kenapa? Nanti dia kata baca buku buat apa? Tak baca buku pun berjaya. Akhirnya dia akan memberi contoh buruk pada semua orang. Kita tengok dia tak baca buku, biar dia gagal. Biar dia belajar. Kalau macam ni cara hidup, memang gagal pun. Patut baca buku, patut study, patut ambil tuition, patut buat nota, patut berjaga malam. Supaya karakter orang menang ni dicontoh oleh orang lain.
Jangan kita mewariskan kepada keturunan kita karakter orang kalah. Ya, kita mungkin nasib baik, tapi karakter itu tak boleh jadi contoh. Sebab itu kita dengar orang-orang berjaya, semua tunjuk karakter orang berjaya. Kita lihat dalam Islam, dalam semua peperangan, Islam menang kerana karakter yang tunjukkan karakter orang berjaya. Pemimpinnya ada pemimpin yang berjaya. Benar Allah tolong, benar Allah bantu orang beriman. Tapi Allah Ta'ala ada sunnatullah yang kita kena faham. Sebab itu kalau kita lihat dalam peperangan orang Islam dengan Yahudi, khususnya Hamas dengan Yahudi, kenapa tak menang? Kenapa Yahudi tak dikalahkan? Kerana apa? Kerana sifat-sifat nak menang belum cukup. Kerana kemenangan itu bila mana umat Islam bersatu. Dan sekarang kita nampak alamat-alamat kemenangan umat Islam bersatu, suara mengecam. Tapi itu belum cukup. Umat Islam kalau seluruh dunia bersatu suara mengecam Yahudi, itu belum boleh menjadikan mereka menang, sehingga mereka bersatu suara dan tenaga. Mereka bersatu perkataan dan perbuatan, baru mereka menang. Kalau yang berlaku sekarang kita cuma bertahan. Kita tak boleh menang lagi, kita bertahan. Dan musuh pun tak boleh menang. Kenapa kita umat Islam tidak boleh membebaskan Baitul Maqdis? Sebab kita tak mengikuti karakter orang-orang yang pernah menguasai Baitul Maqdis. Umar Al-Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih. Kelompok-kelompok ini ada karakter yang berjaya menguasai Baitul Maqdis. Sebab nak tahu tuan-tuan kita ada sifat-sifat kemenangan atau tidak, kayu ukurnya ialah Baitul Maqdis. Bila kita berjaya menguasai Baitul Maqdis, maka itu menunjukkan kita memang punya karakter kemenangan dan kita layak untuk kuasai dunia. Kalau tidak, hari ini Yahudi, dia punya strategi mereka. Maka kita melihat kemenangan-kemenangan Yahudi sebagai ujian Allah pada kita kerana strategi mereka. Sebab itu tuan-tuan lihat apa yang Hamas buat. Dan ini kelompok Taifatul Mansurah. Mereka sentiasa memperbaharui strategi. Daripada tak ada roket, ada roket. Daripada tidak ada drone, mereka ada drone. Daripada tak ada kapal selam, mereka ada kapal selam. Daripada tak pandai buat senjata, mereka boleh buat senjata sendiri. Daripada tak pandai buat terowong, mereka boleh buat terowong. Mereka sentiasa upgrade. Sebab itu tuan-tuan lihat, Yahudi dia akan menyerang Gaza untuk apa? Untuk dia melihat apa pembaharuan senjata yang ada. Bayangkan daripada jarak senjata digunakan cuma 1 km, 2 km, 3 km, naik 15 km, naik 70 km, 80 km. Hari ini 250 km upgrade. Daripada lancar cuma 100, cuma 200. Hari ini sekali serang 4,300. Satu malam serangannya sahaja 1,300 roket. Jadi mereka punya roket yang banyak. Dulu mereka menganggarkan tentera Hamas cuma 12,000 orang. Hari ini 40,000 orang tentera Hamas. Tentera yang aktif 40,000 orang. Berarti begitu strategi sunnatullah kena begitu. Sebab itu Israel mendapati agak sukar, makin sukar. Kerana umat Islam Filastin mula punya ciri-ciri kemenangan. Tetapi ciri-ciri itu tidak lengkap kalau kita tak bersama-sama mereka. Sehingga kita umat Islam bersama-sama mereka. Ini sunnatullah. Sebab kita lihat dalam sejarah, Baitul Maqdis tidak dapat dibebaskan melainkan semua umat Islam bersatu. Baru dibebaskan. Sama ada pada zaman Umar Al-Khattab, pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga pada zaman kita ini. Kalau umat Islam sekadar kita katakan buat benda-benda yang kecaman, sekadar kutip derma, iaitu satu benda yang baik, kita tak nafikan. Tapi belum cukup syarat-syarat kemenangan. Kembali kepada ayat kemenangan ini. Bila Rasulullah kata, kalau perang Uhud aku diberi pilih menang atau kalah, aku pilih kalah. Supaya mereka belajar sesuatu. Namun kekalahan umat Islam dan apa jua peperangan tidak pernah menjadikan mereka lemah atau kecewa. Mereka makin kuat, mereka makin gagah, mereka makin muhasabah. Mereka tahu bahawa kesudahan orang beriman sekalipun kalah, maka yang mati di kalangan mereka akan masuk syurga. Nabi SAW ataupun Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini larangan untuk kita rasa lemah dan rasa duka cita, supaya kita tak pernah fikir nak menyerah kalah. Jangan pernah satu saat berfikir menyerah kalah kepada musuh. Bukan kita senantiasa bersedia memperbarui azam kita, memperbarui kekuatan kita dan wasangka baik kepada Allah, tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar. Kalau sebelum ini kita pernah luka, kita pernah
Kalau kita juga, musuh juga pernah luka dan pernah kalah. Sebab itu disebut dalam hadis, bila mana perang Uhud ini tamat, hampir tamat, lalu Abu Sufyan dia panjat satu bukit, itu bukit Uhud. Panjat satu bukit yang berada di Uhud. Lalu dia termenung tengok medan perang. Kemudian dia berkata, Aina ibnu Abi Kabsyah? Mana dia anak Abi Kabsyah? Anak Abi Kabsyah ini merujuk pada Nabi SAW. Sebab Abu Kabsyah ini adalah suami kepada Halimah Sa'diyah. Tuan-tuan tahu Halimah Sa'diyah, ibu susuan Nabi SAW. Maka Nabi juga dikenali sebagai anak Abu Kabsyah. Ini anak susuan Abu Kabsyah. Mana dia anak Abu Kabsyah? Mana dia anak Abi Quhafah, yakni Abu Bakar As-Siddiq? Lalu Umar berjawab, tengah Abu Sufyan duduk jerit, mana dia ingat Nabi dah mati, dia ingat Abu Bakar dah mati. Mana dia anak Abu Kabsyah? Mana dia anak Abi Quhafah? Maka Umar pun jerit, ni dia. Ini Rasulullah. Ini Abu Bakar, ini aku Umar Al-Khattab. Lalu kata Abu Sufyan, hari ini untuk membalas hari yang lepas. Maknanya kamu menang Badar, kami menang Uhud. Al-harbu sijal. Jadi kita ni seri, kata Abu Sufyan. Seri. Kata Umar Al-Khattab, la sawat, tak seri. Mana sama? Kerana yang terbunuh di kalangan kami masuk syurga, yang terbunuh di kalangan kamu masuk neraka. Lalu kata, innakum taz'umuna dhalik faqad khibna izan wa khasirna. Lalu kata Muawiyah, kalau begitulah sangkaan kamu benar. Kami yang rugi, kamilah yang kalah. Sebab itu tuan-tuan lihat bila isu sama kalau kita tengok dalam situasi semasa ni tuan-tuan sekalian. Media Israel kata dia menang. Yahudi. Hamas kata dia menang. Ada satu kajian daripada kelompok-kelompok Yahudi kata, sebenarnya yang menang itu bukan kita. Hamas. Ketika mana Netanyahu berkata, Iron Dome kami berjaya menyekat 90%. Lama-kelamaan dia mengaku bahawa sebenarnya ia cuma berfungsi 20%. Sebab media Israel ni, tuan-tuan, media Yahudi, dia banyak menyembunyikan fakta. Itu memang cara dia. Sehingga kalau tuan-tuan ditanya tentang Yahudi, tuan-tuan ingat macam tak ada jenayah kat Yahudi. Tuan-tuan ingat bahawa dalam Yahudi sama-sama mereka ini tak ada dasar apatih. Mereka cuma melihat orang Islam je sebagai satu bentuk dasar apatih. Sebenarnya mereka yang disebut oleh para pengkaji politik, daulatun unsuriyah fil unsuriyah. Negeri apatih di dalam apatih. Apa maksudnya tuan-tuan? Mereka sama mereka pun, macam Allah sebut dalam surah Hash, tahsabuhu jami'an. Tahsabuhum jami'an. Kamu menyangka mereka bersatu padu. Wa qulubuhum syatta. Sedangkan mereka berpecah belah. Sebab itu kalau kita baca benar-benar dalam media Yahudi ni, mereka tuan-tuan sentiasa berbalah sesama puak-puak mereka. Ada puak-puak yang tak bersetuju dengan Zionis. Mereka tak setuju dibina negara Palestin atas peperangan. Sebab mengikut dalam kitab Taurat mereka, bahawa Yahudi perlu membina negara tanpa merampas. Kalau mereka membina negara dengan cara merampas, mereka akan kalah. Kerana itu mereka menentang pembentukan negara Zionis. Lalu mereka menentang, mereka buat satu puak berpusat di New York. Sampai sekarang mereka berbalau. Dan tu satu puak lagi tuan-tuan daripada Ethiopia. Oleh kerana mereka ni orang kulit hitam, Yahudi tak suka orang kulit hitam. Walau mereka ni Yahudi juga, gaduh. Sebahagian lagi Yahudi daripada Asia, daripada Iran, daripada China pun bergaduh. Sebahagian lagi Yahudi daripada Rusia. Bila mereka membuat suatu fikrah untuk mengumpulkan semua Yahudi di Palestin, tak semua setuju. Jumlah Yahudi seluruh dunia lebih kurang 20 juta ataupun 18 juta lebih. Mereka berbalau sampai hari ini. Kita tak rasa macam Yahudi tak berbalau lah Ustaz. Tak, mereka juga berbalau. Mereka juga menangkap sesama mereka, mendera sesama mereka dan membunuh sesama mereka. Maka ini realiti yang kita tak tahu, Yahudi menyembunyikannya. Baik, sebab itu orang kafir ni tuan-tuan, perbalang dalamnya kita sentiasa tak tahu. Sebab apa? Sebab mereka mengamalkan yang sepatutnya kita orang Islam amalkan. Kita orang Islam patutnya menyembunyikan aib kita, cuma menunjuk yang baik-baik. Tapi kita silap, kita banyak tunjuk aib kita sendiri. Orang Yahudi ni dia jaga aib dia. Walau aib dia banyak, dia cuma tunjuk baik hebat dia, maka orang pun nampak dia hebat. Baik, kembali kepada penafsiran kita.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kenapa Allah beri kita menang atau kalah? Antara sebabnya, yang pertama Allah nak zahirkan siapa yang benar-benar beriman. Maka zahirlah siapa munafik. Yang kedua, Allah Ta'ala nak mengambil di kelompok dalam kalangan ini orang-orang yang mati syahid. Kerana mati syahid itu satu kemuliaan kepada umat Islam. Dan kemudian Allah menyatakan, dan Allah jadikan juga kemenangan dan kekalahan punca umat Islam diampunkan dosa. Manakala orang kafir sebenarnya, kalaupun mereka menang, mereka menuju kekalahan. Menang orang kafir ni tuan-tuan macam menang judi. Tuan-tuan menang judi. Orang kalau menang judi, last kali dia kalah juga. Orang menang judi, katakan dia menang judi 200 juta lah. 100 juta. Dia nak judi lagi. Judi last kali dia akan bankrupt, muflis. Sebab itu kebanyakan orang yang menang judi, akhirnya bankrupt. Sama orang kafir. Menang mereka kat tahun Islam macam menang judi je. Mereka akan kalah. Sebab menang mereka tanpa pengajaran. Menang mereka tanpa ada sifat rendah diri. Tapi orang Islam, menang mereka, kalah mereka ada ilmu, ada pengajaran, ada darjat, ada kemuliaan yang Allah nak beri. Sebab itu sentiasa umat Islam kata Allah Ta'ala, wa antumul a'laun, kamu paling tinggi in kuntum mu'minin, kalau benar kamu beriman. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.